Okey, so untuk kelas hari ni ya. Okey, pemasangan sistem operasi. Okey. Okey, untuk perancangan Makmal Lab nanti saya akan cerita apa tu BIOS, lepas tu pemasangan virtual machine dan apa operating system. Okey. Pelbagai lepas tu jenis-jenis apa perisian operasi ataupun apa sistem operasi. Okey, salah sikit ni saya salah typing kat sini. Lepas tu kita buat lab kita yang kedua tu pemasangan apa Windows 7 dan juga Linux Ubuntu. Okey, itu untuk perancangan lab. Okey, apakah itu BIOS? Okey, mana kalau siapa-siapa yang first time dengar apakah tu BIOS? Okey, yang ni merupakan dia punya singkatan daripada Basic Input Output System. Okey, apa yang senang saya ceritakan yang ni apa BIOS ni dia satu program di atas motherboard kamu. Okey, yang tu dia dah flash siap-siap dalam kamu punya motherboard. Okey, so program ni dia adalah ingatan kekal. So sepanjang hayat komputer kamu dia akan bersama dengan apa motherboard kamu. Okey, untuk sampai motherboard kamu. Okey, tak boleh pakai dah. Okey, yang tu dia punya lifetime dia panjang. Okey, kalau untuk BIOS ni. Okey, dia tak ada orang kata dia tak ada perubahan apa-apa langsung kecuali kita kalau katakan kita nak update, yang tu boleh kita update. Okey, dia tak akan ubah apa-apa fungsi pun yang lain di dalam kamu punya apps tu. Okey, so BIOS ni okey walaupun kamu tak on dia, okey, so dia akan dia tetap hidup juga. Okey, sebabnya dia ada battery backup. Okey, battery backup tu macam battery jam tu. Okey, macam last week tu saya ada tunjuk. Okey, battery jam tu. Okey, so battery tu dia akan standby. Okey, apa yang dia ya? Apa dia? Siapa nak cakap tadi? Ada apa-apa information ke nak share? Okey, tak apa. Okey, so apa BIOS ni buat? Okey, BIOS ni dia akan menyemak kamu punya perkakasan supaya dalam keadaan baik. Okey, waktu kamu on komputer kamu, okey, so setiap perkakasan macam contohnya keyboard, mouse, okey, input output port kamu, okey, so dia akan check seperti ini. Okey, yang ni yang saya tunjuk ni yang dekat skrin ni, yang ni version yang jenis lama. Okey, atau yang gambar kecil ni. Okey, kalau yang terbaru pula apabila kamu boot saja, okey, so dia takkan tunjuk skrin ni sebabnya proses BIOS ni dia punya chip dia punya memori dia, speed dia, dia punya bila dia access saja, okey, dia punya proses sangat cepat. Okey, kelajuan dia bergantung kepada prosesor kamu. So macam skrin ni dahulu ni, yang ni kita boleh tengok. So kalau dalam lab saya dekat sini, okey, kita ada komputer lama, so kita boleh tengok boot menu untuk BIOS ni. Okey, kalau macam contohnya kalau katakanlah kamu nak akses masuk ke dalam BIOS ni, okey, kamu boleh tekan ke kunci delete ataupun F2 dekat skrin kamu. Okey. So dalam BIOS ni, okey. So apa yang kita boleh buat dia akan tunjuk dekat kamu paparan mengenai kamu punya RAM. Okey. Selepas tu grafik card kamu. Okey, grafik card kamu apa yang kamu pakai. Okey, macam contohnya kalau katakan grafik card Intel, dia akan tunjuk grafik card Intel dalam ni. Okey, share memory. Okey, dan lain-lain lagi. Okey, selain daripada tu, okey, kita boleh juga ubah dia punya boot order. Okey, dalam sebelum kita nak buat installation OS.
Okey, macam contohnya kalau macam dalam lab saya ni, kalau katakan nak buat boot order, kita kena setting dulu dalam BIOS. Kalau yang terkini punya, okey, untuk boot punya order ni, kita tak perlu masuk ke dalam BIOS terus. Okey, kita boleh setting dia ataupun kita nak boleh akses dia daripada masa kita nak login tu, dia minta apa, ada tertekan apa-apa ke kunci, macam contohnya F12 ke F10 ke. Okey, kalau katakan kita nak boot melalui USB ke ataupun CD-ROM ke. Okey, itu untuk boot order. Selain daripada tu, kita boleh setting juga untuk overclock. Okey, yang ni jenis model lama. Kalau model yang terbarunya BIOS, okey, so kita boleh setting dia dalam Windows. Okey. Selain daripada tu, kamu boleh juga menetapkan BIOS punya password. Okay, BIOS pun boleh juga kita set lah. Okay, selain daripada tu juga, okay, kalau kamu tengok dekat sini, yang ni merupakan menu yang jenis lama. Okay, kalau yang terbaru dia lain sikit. Okay, lebih kemas dan lebih cantik lagi. Okay, berbanding yang ni. Okay, yang saya ada ni adalah model yang ada dalam lab saya punya. Okay, model lab lama. Okay. Okay, peringatan sebelum nak setting BIOS. Okay, so kalau katakanlah kamu ubah apa-apa setting saja, make sure tolong save dahulu. Okay, ataupun kalau katakan tak pasti, kalau katakan kamu tak pasti kalau untuk setting punya BIOS, okay, so rujuk manual book untuk motherboard tersebut. Okay, setiap motherboard dia ada dia punya manual dia, dan BIOS untuk setiap motherboard dia tak sama. Okey, katakan motherboard Intel, motherboard Acer, untuk Dell ke, untuk Asus ke, dia tiga-tiga menu dia berbeza. Okey, tapi function dia lebih kurang sama. Cuma yang lebih je apa manufacturer tu offer dalam kamu punya BIOS. Okey, so katakanlah kamu buat setting BIOS ni, kamu buat setting dalam BIOS ni, kalau contohnya kamu nak up dia punya nak up dia punya, selalunya orang overclock prosesornya. Macam contohnya kita nak set 3 GHz kan, kita nak jadikan 4 GHz. Okey, yang tu nama dipanggil overclock. Okey, boleh kita buat. Okey, selalunya dia ada resiko dia. Selalunya kalau katakanlah overclock yang terlalu lebih, contohnya prosesor kamu 3 GHz tu, okey, 100% dia punya function dia. Kamu nak overclock menjadi contohnya over dia punya percentage dia menjadi 150%. Okey, kita nak performance, kita nak tinggi sikit, kita tambah lagi 50% performance dia. Okey, so kadang-kadang dia boleh jadi hang. So kalau katakan jadi hang dia tu, so kamu kena restore factory setting balik kalau katakan hang. Okey, itu salah satu option semula. Ataupun off komputer kamu dan cabut semula bateri BIOS. Itu pilihan terakhir kalau katakan komputer kamu tak boleh on. Okey? Okey, sebab apa Sebab apa kalau katakan kita perlu reset ataupun cabut bateri CMOS ni? Okey, ataupun bateri BIOS ni, katakan kamu terlupa BIOS punya password. Okey, tersilap setting BIOS. Okey, komputer kamu tersangkut. Okey, ataupun setting overclock tidak sesuai ataupun tak compatible dengan setting, dengan keupayaan prosesor tersebut. Itu yang masalah. Kalau katakan ini masalah, kalau katakan apa yang terjadi kalau katakan kamu nak setting kepada BIOS. Okey, cabut bateri yang ada contohnya dekat belakang ni saja. Okey, itu untuk BIOS punya sistem. Okey, cuma dalam lab ni saya tak boleh nak demo dekat kamu BIOS punya setting macam mana. Okey, kalau kamu nak tengok sendiri, cuba cari dalam YouTube ke, tengok macam mana configuration BIOS. Okey, setiap komputer dia tak sama. Okey, untuk kita punya lab untuk kamu nak belajar pemasangan OS, okey, iaitu ataupun operating system. Okey,
So macam dalam lab ni saya buat praktis dalam lab ni dah lebih kurang apa dekat dekat 7 tahun dah. Okey, saya praktis benda ni. Okey, saya tak gunakan apa komputer fizikal dan komputer sebenar. Okey, tapi saya gunakan apa visual machine untuk praktis buat pemasangan OS. Okey, konsep dia sama juga kalau katakan kamu beli komputer baru, komputer kosong, kamu build up sendiri. Okey, tinggal kita nak buat pemasangan OS sama ada Windows ke ataupun Linux. Okey, contohnya kalau dalam apa yang menariknya gunakan Visual OS ni, okey, kamu boleh buat testing OS kamu. Okey, apa-apa OS testing boleh. Lepas tu kita nak buat run OS, nak jalan satu OS atau 3 OS serentak sekali pun boleh dalam satu masa. Tak ada masalah. Okey, cuma yang kita run benda ni dia tak mengganggu komputer kita. Okey, so kita ada guest okey sebagai kita punya main komputer kita. Okey, yang visual machine ni dia adalah application di dalam komputer tersebut. Okey. So yang tu cerita tentang apa visual machine. Okey. So visual machine ni okey, so dia macam sebuah perisian komputer biasa juga. Okey. So apa yang lengkap dia? Okey. So dia interact dia macam sebuah komputer juga. So dia ada function I/O, kita boleh set processor kita sendiri, graphic card kita. Okey, dan kita boleh on operating system lain, dua operating system yang lain serentak dan pada masa yang sama. So kalau katakanlah saya nak guna saya punya main host saya sebagai Windows 10. So macam kita nak training apa Windows 7, lepas tu kita ada Linux juga. Okay, so 3 benda kita boleh buat, kita boleh run dalam komputer kita dalam masa 3 OS kita boleh run sekali. Okay, tapi dia tak kacau langsung kita punya host, kita kita punya main kita Windows 10 dia takkan kacau. Sebab dia run di background dalam application Visual Machine. Okay, so yang tu dia tak ada masalah. So yang ni kamu tak perlu risau kalau katakanlah kamu nak cuba sendiri di rumah nanti. Okay. Okay, apa yang ada, apa jenis-jenis Visual Machine yang ada dalam pasaran ni? Okay, macam kejap lagi kita akan guna Visual Machine. Okay, Visual Box. Okay, yang ni daripada Oracle. Okay, free license. Okay, lepas tu yang berbayar pula. Macam contohnya kita ada VMware. Okay, VMware ni. Okay, VMware ni dia punya interface ni dan dia punya support ni menarik. Okay, tapi dia tak ada freeware. Okay, sebab saya pun dah lama tak pakai benda ni. Okay, waktu saya mula-mula kenal Virtual Machine ni, saya guna yang ni dahulu, VMware. Okay, sebagai nak training untuk belajar buat pemasangan OS. Okay, lepas lama-lama pula, okay, sebabnya dia tak bukan benda yang percuma. So kamu tak tahu nak kena beli dia punya lesen yang baru. Okay, susah benda ni. Okay, sebab tu saya menggunakan VirtualBox. Okay, lepas tu dalam Windows pun ada juga sendiri. Okay, iaitu Microsoft Hyper-V. Okay, yang ni saya belum pernah pakai lagi. Okay, tapi kalau kamu nak cuba sendiri, dia punya installation dia, saya tak sure nak kena apa yang nak kena download benda ni. Okay, yang ni saya belum pernah try lagi. Okay, nanti mungkin satu masa nanti mungkin saya akan try nanti Microsoft Hyper-V. Okay, tapi yang paling senang sekarang yang ni sekarang VirtualBox. Okay, freeware, tak berapa complicated sangat. Okay, senang kita nak bekerja nanti. Okay, tak perlu pening untuk tentang nak beli lesen dia. Okay, so kita pergi pula dekat OS. Okay, untuk OS ni, okay, so kita ada antara sejarah Microsoft ni. Okay, Microsoft Windows ni. Okay, dia start daripada Windows 1.0 sampai 3.1, yang tu version DOS. Yang tu dia punya version DOS ni, dia color dia hitam putih. Okay, dia tak ada color macam ni.
Okay, dia ada juga color tapi dia tak seperti start dengan Windows 95. Okay, Windows 95 tu barulah full color, kamu boleh tengok image, baru boleh tengok play video. Okay, dalam Windows 5. Bila start kepada Windows XP, baru adalah function plug and play ada. Okay, tapi kalau katakan kita nak pasang automatic application, contohnya kita plug in kita nak tambah hardware lain dekat komputer kita. Okay, Windows XP dia belum boleh automatically detect lagi. So kita kena buat installation driver secara manual. Okay, lepas tu saya jump terus kepada Windows 7. Untuk start Windows 7 ni, dia punya driver update dia dah full automatically. Kalau katakan kamu plug in apa-apa saja hardware dekat komputer kamu, so dia akan Windows dia boleh baca sendiri. Okay, so dia punya kesinambungan dia sampailah kepada Windows 10. Okay, so sekarang kita dah keluar Windows 11. So ada antara kamu dah try dah Windows 11? Ke belum lagi? Tak berani saya. Windows 11 banyak bug. Oh, okay, kalau katakan nak cuba, boleh try sendiri guna virtual machine ni. Okay, so kita tak payah buat installation atas kamu punya hard disk, tapi kita buat installation di dalam virtual machine ni. Okay, so lupa yang saya nak cakap lagi satu. Okay, so yang tadi saya cerita tadi, yang tu Windows common user punya, okay, pengguna yang biasa yang pakai. Kita ada lagi satu OS Windows, iaitu Windows Server. Okay, Windows Server ni untuk kategori lain pula. Selalunya kita yang ni selalu macam contoh universiti ke pakai, syarikat besar yang pakai benda ni, ataupun company IT yang pakai ni untuk jadi dia punya web server ataupun database. Okay, banking pun pakai web server macam ni, Windows Server. Okay, dia punya lesson lebih mahal berbanding yang ni. Okay, so dia punya support kita kena bayar setiap tahun benda ni. Okay, yang ni untuk Windows, cerita tentang Windows. Okay, saya tak nak sentuh sangat benda ni. Okay, Linux pula. Okay, yang ni salah satu operating system. Mungkin ada yang baru baru dengar, mungkin ada yang dah kenal. Okay, so yang ni freeware. Okay, so yang ni dia start daripada 1991. Okay, nak ikut benda ni, yang ni sebelum lagi. Okay, sebelum ni kalau katakan ada yang pernah dengar yang tu Unix, yang tu dia punya base asas dia. Okay, lepas tu dia improve sikit, barulah menjadi Linux. Okay, so apa yang kita boleh, dia banyak. Okay, Linux ni dia banyak version dia. Okay, so yang saya familiar dalam pasaran yang ada, Red Hat, Fedora, OpenSUSE, Mandrake, Debian. Okay, so selalunya macam yang top yang selalu orang dengar selalunya Debian dengan Red Hat. Okay, yang tu paling orang kata yang paling dua OS Linux yang paling lama sekali. Okay, Linux yang terbaru ni kebanyakannya orang dia boleh customize. Okay, Linux ni apa yang best ni, kita boleh customize sendiri. Okay, kalau katakan nak download, okay, dia download free. Okay, dia terlampau banyak version dia. Okay, dan setiap version tu ada juga orang katakan kalau katakan normal user nak pakai, ada. Macam contohnya Ubuntu. Okay, nak advance sikit, kita pakai, saya tak ingat yang advance sikit ada apa. Arch tu, yang tu Arch lah. Tapi dia punya package untuk setiap Linux tu dia tak sama. Okay, kalau nak installation pun dia setiap Linux ni dia ada dot file dia, saya tak ingat lah dot apa dia punya file dia. Okay, tapi dia berbeza, dia tak sama. Okay, apa-apa pun dia punya basic asas dia dia punya apa yang dia datang, macam mana saya nak cakap, asal usul dia. Okay, sebelum orang
sebelum orang modify kan, dia sama ada datang daripada Red Hat ataupun Debian. Yang tu dia punya basic asas dia. Okey, ada kalau katakan kamu nak contoh untuk troubleshoot network punya ataupun katakanlah nak buat apa? Maintenance komputer. Kalau katakan contoh untuk network, kita ada apalah yang tu saya terlupa lah. Aduh, untuk Kali Linux. Okey, Kali Linux. Okey, untuk buat testing untuk network. Okey, untuk testingnya network. Kalau untuk komputer untuk maintenance punya, dia lain pula. Okey, dia ada. Okey, macam Linux ni pun dia punya kelebihan. Kalau mini komputer kita boleh guna. Okey, macam contohnya kalau kamu nak run robot. Okey, simple robot yang tak menggunakan proses. Macam contoh kalau kamu nak run prosesor dia dalam 100 MHz punya speed, boleh pakai. Okey, boleh pakai. Ada untuk mini punya. Contohnya macam prosesor saya tak ingat yang mini punya komputer ni, tapi salah satu contohnya senang saya cerita, Android Box. Android Box ni dia gunakan base nya Linux punya. Okey. So yang tu kalau kamu tengok Android, kalau katakan Android Box tu yang daripada Cina tu yang customize punya, kalau siapa-siapa yang pernah tengok okey. Okey, dia tak pakai official punya Android TV punya OS. Okey, tapi dia pakai customize punya Android punya. Okey. So yang tu base pun daripada Linux juga. Okey, so untuk Linux ni dia punya RAM ni kita tak perlu tinggi sangat. Okey, berbanding Windows. Okey. Hari ni pun kamu akan belajar juga apa itu formatting disk. Okey, apa itu formatting disk ni? Selalunya configuration ni, okey, configuration ni kita buat pada awal pemasangan komputer. Okey, selalunya lifetime dia kita buat formatting ni sekali saja. Okey, untuk seumur hidup komputer tersebut. Okey, selepas tu kita kena buat backup. Okey, ataupun full restore. Itu yang saya amalkan selalu Okey, bila macam contohnya kalau first time saya beli hard disk, okey, saya format siap-siap hard disk kosong tu, hard disk yang saya baru beli tu. Okey, complete saja saya buat installation OS, application apa yang saya nak, okey, antivirus ke, complete semua driver untuk hardware semua. Okey, lepas tu saya buat ghost. Okay, yang tu saya panggil teknik pakai ghost. Okey, ataupun kita buat backup. Okey, satu komputer punya operating system tu saya backup. Okey, saya simpan dalam hard drive lain. Okey, dalam partition lain. Okey. So kalau katakanlah kamu hard disk kamu tu problem, kita cuma restore saja semula. So tak perlu katakan nak format apa, tak perlu. Okey, kalau format ni proses dia makan masa. Okey, kalau restore semula, okey, macam contohnya selepas 3 tahun kita pakai. Okey, selepas kita kita pakai komputer kita. Okey, masa tahun ketiga tu, okey, dah 3 tahun tu, dah 3 tahun 6 bulan tu. Okey, bulan ke-7 tu, komputer kamu ada masalah. Kita boleh restore semula komputer kita dalam keadaan asal daripada file yang kita buat daripada yang file kita backup tu 3 tahun lepasnya. Tak ada masalah. Okey. Okey, so untuk disk formatting ni nanti saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okey, so untuk disk formatting ni, okey, disk formatting ni tujuan dia adalah untuk mengisi file system di dalam hard disk tersebut. Tanpa formatting tu kamu tak boleh run Linux ataupun Windows ataupun Linux. Okey, Windows dengan Linux dia punya file system dia tak sama. Okey, macam contohnya Windows dia menggunakan FAT32 dan juga NTFS punya file system. Manakala Linux pula
Dia start menggunakan ext2, ext3, ext4 dan SOAP dia punya file system dia. Okey, dan dia ada juga yang terkini. Okey, cuma saya tak terikut sangatlah dia punya Linux ni. Sebabnya saya dah tak explore sangat benda ni. Saya install saja komputer, saya install saja dalam Visual Machine. Okey, Linux ni dan saya pakai terus. Okey, kalau masa zaman study dulu saya rajin lah kalau untuk buat manual punya partition. Okey, sekarang saya dah tak berapa rajin sangat lah nak buat Linux punya partition. Biar benda tu buat sendiri. Okey, sebabnya full saya punya kerja kebanyakannya saya pakai Windows. Okey, saya tak pakai Linux. Kalau dulu masa study saya punya final year project saya memang pakai full Linux saya pakai. Okey. Okey, so yang ni antara contoh-contoh dia punya gambar dia. Okey, nanti kamu akan tengok sekejap lagi. Okey. Okey, so untuk pemasangan lab ni, okey. Okey, nak ikut saya dah ready dah dia punya video dia. Kalau katakanlah kamu nak tengok malas nak tengok nanti selepas kelas ni tak nak tengok saya punya full video panjang ni, lab kita ni mungkin sampai lebih kurang pukul 10 sekejap lagi. Okey, lebih kurang lagi kita akan tambah lebih kurang sejam. Okey, apa yang nak kena buat? Okey. So kita kena download dulu dia punya dia punya tersasul saya pula dah. Okey, nak kena download pula Visual Machine ni daripada Oracle VisualBox. Okey. So, untuk Windows 7 ni saya tak galakkan kamu download sendiri. Okey, kalau katakan lepas ni kalau katakan kamu nak mencuba, okey, download terus Windows 10. Kalau kamu nak cuba sendiri di rumah, okey, di rumah kamu. Better belajar terus Windows 10. Okey, sebab apa saya ajar Windows 7? Okey, sebabnya saya sebab kita punya dalam lab kita ni kita terhad pakai Windows 7 saja. Okey, belum lagi untuk pakai kepada Windows 10. Okey. Sebab apa? Lagi satu spesifik komputer untuk pakai Windows 7 ni rendah berbanding kalau katakan Windows 10. Okey. So macam komputer dia punya spesifik minimum untuk Windows 7 2 GB. Okey, dan 2 GB RAM dan hard disk punya capacity 20 GB. Yang tu paling minimum. Okey, paling rendah lah kita boleh set. Okey, manakala Linux pula, okey, manakala Linux pula adalah dia punya spesifik dia punya RAM dia hanya 1 GB saja setting dia, tak tinggi. Okey, dan dia punya hard disk size dia yang diperlukan adalah 10 GB. Okey. So untuk Windows 7 ni better nanti kamu tengok dulu saya demo sendiri. Okey, nak try sendiri. Dia punya untuk Windows 7 installation ni lebih kurang nanti sama saja macam Windows 10. Okey, cuma ada perubahan sedikit. Selepas kamu complete saja buat installation, dia minta kamu sign in banyak sangat. Okey, sebab tu saya tak nak tunjuk okey pemasangan Windows 7. Lagipun semester ni saya tak plan untuk tukar lagi dia punya OS. Mungkin nanti selepas ni tahun depan lah kot baru nak training okey pakai Windows 10. Okey. Okey, selesai untuk Windows punya pemasangan OS punya lecture. Okey, ada apa soalan tak nak tanya sebelum kita nak mula demo ni? Okey, kalau tak ada kita sambung terus kita punya lab. Okey, sebab apa saya menarik senang pakai untuk training Windows 7 ni, pemasangan dia tak lama. Okey, macam Windows 10. Windows 10 ni lebih sikit dalam kalau katakan pakai Visual Machine lebih kurang 30 minit macam tu. Kalau katakan pakai Windows 7 ni antara 10 minit sampai 15 minit dia punya pemasangan dia. Tak lama. Okey. Okey, untuk kamu punya lab report ni saya dah upload dah dalam Google Classroom. Okey, nanti kamu boleh tengok nanti. Okey, just follow saja dia punya
dia punya apa, dia punya report ni macam yang lepas juga, isi tempat kosong saja. Okey, kali ni isi tempat kosong saja. Okey, tengok saja. Kalau katakan kamu tak nak tengok selepas ni, tak nak tengok apa video full kelas ni, okey, so kamu boleh tengok video yang saya share dalam Google Classroom. Saya tak ingat apa nama dia. Sekejap, saya tengok balik. Okey, dekat kita punya apa? Dekat kita punya Google Classroom ni, installation ni. Okey, yang ni. Okey, yang ni. Dua video tu lebih kurang apa? Satu video tentang Windows 7, satu lagi untuk Ubuntu. Okey, yang ni dua-dua video ni saya tak buat penerangan panjang. Saya buat typing saja dalam ni. Kamu boleh tengok nanti. Okey, macam contohnya kalau katakanlah dah download siap, apa dah set up VirtualBox ni, okey, VirtualBox ni. Okey, so dia akan papar terus dekat kamu punya screen di sini. Okey, yang ni. Okey, so yang ni dia punya VirtualBox ni. Okey, VirtualBox. So kalau kamu tengok kat sini, yang ni list down ni saya dah ada dalam saya punya komputer saya ni. Okey. So yang ni yang dah ada, dah siap. Okey. So dalam ni dia cuma dalam offline sekarang. Okey, dia tak hidup. So dia takkan ada masalah dalam kamu punya komputer. Okey, macam mana dia cara file, saya tunjuk dulu file penyimpanan ya, supaya kamu nanti tak nak pening nanti tanya kat saya sekarang, cik macam mana dia kacau ke tidak ke saya punya komputer. Tak kacau, jangan risau. Sebab dia simpan dia dalam setiap folder yang berbeza. Okey, macam contohnya Windows 7 ni. Okey, yang ni dia punya file dia. Okey, setiap file dia berbeza. Okey, so yang ni kalau katakan OS tu hang ke, problem ke, so dekat sini saja. Kalau katakanlah rosak, okey, kalau katakan rosak, right click, remove, delete, macam tu je. Okey, so kalau katakan nak installation baru, installation dah baru. Okey, so tak ada masalah. Okey, so kalau katakan nak run kedua-dua ni pun boleh. Nanti saya tunjuk kejap lagi kita run kedua-dua. Cuma yang saya boleh pesan awal-awal, kalau katakan kamu punya komputer low spec 4 gig, okey, jangan run virtual machine ni serentak, dua OS yang serentak. Macam contohnya kalau katakan Windows 7 kamu run serentak, Windows 7 kamu on, Linux punya pun kamu on, nanti komputer kamu nanti slow nanti. Sebabnya RAM dia require tinggi. Okey, waktu sekarang saya punya RAM sekarang, okey, RAM saya sekarang bekerja, okey, dah 5.8 gig daripada 7.8. Okey, saya pun tak tahu mana hilang lagi apa 0.2 ni. Okey, dia pergi mana saya tak tahu ni. Okey, so CPU saya bekerja tak tinggi berbanding RAM. RAM dah 70%. Okey, so yang ni kena hati-hati sewaktu kamu nak buat installation. Okey, so kalau katakan nak buat installation nanti, bila complete dah satu OS nanti dah buat installation, off. Okey, off OS tu, okey, shutdown, lepas tu on pula satu lagi. Kalau katakan kamu nak cuba sendiri. Okey, so kalau tak nak pun cuba pun tak apa. Just tengok saja saya demo ni. Okey, macam contoh ya, bila complete saja buat installation, okey, so first time apa yang perlu kamu buat adalah kamu tengok dekat sini, file, preference, okey, tengok dalam general ni. Okey, general ni menunjukkan kita punya dekat mana location kamu punya file OS tu yang akan disimpan. Okey, selalunya kalau default dia akan simpan dalam C drive. Okey, saya tak buat macam tu, simpan dalam C drive. Kalau katakan apa-apa terjadi pada C drive kamu, nak selamatkan kamu punya kerja, bye bye. Tak boleh selamat. So kita akan simpan di dalam satu lagi partition. Okey. Oh, dalam lab saya tak cerita tentang partition. Okey, dalam lecture saya tak cerita tentang partition. Tak apa, nanti kejap lagi saya explain apa itu partition. Okey, selesai.
Okey, untuk Windows 7 ni ya. Okey, macam saya cakap tadi ya. So saya tak galakkanlah kamu nak download sendiri ya untuk Windows 7 ni. Okey, sebabnya saya download yang saya dapat daripada Windows 7 ni, okey, version yang original, okey. Yang ni version yang dah lama, yang dah saya dapat sendiri daripada memang daripada lecture yang asal yang ajar lab komputer ni. Okey, dia dah ada Windows 7 original. Okey, so lesson tu cuma yang saya tak ada sekarang dia punya numbering lesson saja. Okey, setiap Windows tu dia ada nombor lesson dia. Okey, so kita tak boleh nanti saya tunjuklah dekat mana dia punya nombor lesson tu macam mana. Okey, so sekarang kita akan pasang dulu untuk Windows 7 ni. Okey, first time apa yang kita nak kena buat? Okey, yang ni kita punya sistem kita. Okey, so klik pada butang start ni. Tekan butang start pula. Okey, kita tengok dekat ni, kita klik pada butang atas ni, new. Okey, so dekat sini. Okey, so dekat sini. Okey, so apa yang kita kena buat? So dekat name ni tolong letak dia punya name kat sini. Win7 kalau katakan group. Sekarang group B kan. So macam ni saya contohnya letak ni Windows 7 group untuk B. Untuk B punya. Okey, so machine folder dah siap sendiri, dah ada dah. Okey, OS apa yang type yang ada daripada Windows sampai ada saja dalam ni. Boleh kita buat testing. Okey, so Windows apa yang kita nak pun ada dekat sini. Okey, daripada Windows 3.1 sampailah Windows Server ada. Okey, Windows 29 ni. Okay, Windows 29 ni apa? Saya tak sure ni apa brand apa yang jenis apa yang pakai ni. Okey. So sekarang kita nak pakai 64 bit punya. Okey, OS Windows ni pun dia ada dua jenis. Okey. 32 bit dan juga 64. Okey, masuk juga Windows 10. Windows 10 pun ada dua jenis juga. 32 dan 64. Better pakai yang 64 punya sistem. Okey, selepas tu. Okey, yang ni untuk berapa jumlah memory yang kamu nak pakai, iaitu RAM. Okey, so macam contoh kat sini untuk Windows 7 kita cuma pakai 2 GB saja. Okey. Okey, untuk calculation kalau katakan dalam sistem digital, okey, 2 GB 2000. Okey, tapi dalam komputer punya calculation dia lain sikit. 2048. Yang tu dia panggil sebagai 2 GB dalam kita punya sistem. Okey, 2048 dalam punya komputer. Yang ni jangan tanya saya sebab apa. Yang ni manufacturer yang declare sendiri benda ni. Okey, so next. Okey, lepas tu kita akan create untuk hard disk. Okey, sekejap Okey. Okey. Okey, sekejap saya silent demo typing ni dulu. Okey, selepas tu kita nak create hard disk punya size pula. Okey, untuk hard disk size ni dia bagi kat kita 32 GB. Okey, so ambil option yang kedua, create a virtual hard disk now. Lepas tu tekan create. Okey, lepas tu dia minta kita pakai jenis apa. So ambil VID punya type. Lepas tu klik pada butang next. Okey, ambil dynamic allocated. Klik pada butang next. Okey, dekat sini. Okey, untuk dekat sini tukar dia punya value dia kepada, saya nak tukar pada value ni kepada 50. Okey, sebab apa? Saya nak bahagi dua partition ni kejap lagi. Okey, saya nak bagi dua partition kat sini. Okey, so saya akan create. Okey, so machine saya dah siap sekarang. Okey, saya punya machine dah siap dah.
Okey. So, macam contohnya, macam saya cakap kita kalau katakanlah kita nak jadikan dual processor kat sini, kita boleh setting juga kita punya sistem dia. Okey, macam contohnya saya nak setting processor dia. Okey, saya pergi right click dekat tu Windows 7 ni, saya right click. Okey. Lepas tu saya pergi dekat sistem, pergi dekat processor. Lepas tu sekarang dia aktif menjadi satu processor. So saya nak jadikan dua processor. So saya up dua processor kat sini. Okey. Kalau katakan nak RAM, kalau katakan nak tambah semula, boleh kita nak tambah. So dekat sini kita nak tambah RAM. Contohnya kalau katakan nak buang floppy disk ni, so uncheck benda ni. Okey. Macam tu cara dia. Okey. So sekarang just tekan OK. Okay, so settingnya processor dah ada dua. Okey, cuma dekat sini. Okey, cuma yang dekat sini dia punya display setting ni kita tak boleh buat untuk setting main gaming ya. Okey, gaming dia tak boleh ya sebabnya dia bukan option untuk kamu buat main gaming untuk dalam Visual Machine ni. Kalau untuk buat apa-apa saja kerja, kalau katakan apa dan download apa-apa ke, kalau nak gunakan Visual Box ni boleh. Okey, untuk buat gamingnya tak boleh. Okey, sebabnya memori dia tak ada untuk apa, untuk 3D punya apa, GPU dia tak besar. Okey, macam actual punya graphic card. Okey, just dia cuma graphic card ni dia emulate daripada software saja. Okey, so dekat mana saya nak letak saya punya Windows 7 ni. Okey, so ada dua cara buat installation. Okey, untuk OS Windows ni. Okey, so yang pertama caranya, okey, kamu bila download saja apa-apa OS Windows, so kita akan transfer ke dalam DVD ROM. Okey, yang tu DVD ROM, DVD disk. Okay, yang tu style lama. Okay, yang terkini kita pakai USB drive. Itu yang terbaru. Okey, so USB drive tu, okay, saya tak tunjuk saja cara dia. Okay, kamu yang tu boleh kamu explore sendiri. Cara nak pindahkan daripada apa file image tu ke dalam USB. Ada kamu boleh tengok dalam YouTube sendiri. Yang tu boleh kamu explore sendiri nanti. Okay, so sekarang yang saya buat sekarang adalah saya dah download siap file tersebut. Okay, so benda tu dah jadi dalam file image. So saya tinggal read saja benda tu dalam saya punya Visual Box ni. Okay, so kat mana saya letak? Saya letak dalam optical drive. Optical drive ni panggilan untuk DVD ROM punya drive ataupun CD drive. So saya klik dekat file empty ni. Saya choose this image. Okay, sekejap ya. Lagi sekali. Okay, saya ambil this image. Choose this image. Okay, so saya nak ambil Windows 7.iso. Okay, yang ni dia punya file dia. Okay, so saya open. Okay, so yang ni dia punya .iso ni dia bukan macam setup untuk apa, nak setup untuk application ni. Dia tak sama macam kita nak install software ya. So dia lain sikit ya. Okay, untuk setup Windows ni. Okay, bila dah siap saja. Okay, so sekarang kita boleh start kita punya machine dia. Okay, so kalau kamu tengok dekat sebelah sini. Okay, so yang ni dia dah bagi semua kita punya komputer kat sini complete sebagai guest. Okay, yang ni guest untuk Windows 7. Okay, Windows 7B punya file. Okay, so yang ni untuk Windows 7 punya komputer Win 7 komputer. Okay, so kita akan run untuk guest yang pertama ni. Okay, bila saya run, saya akan klik pada butang start. So, apa yang dia akan buat kat sini, cuma kat sini, untuk yang dekat sini, dia tak akan tunjuk dekat kita BIOS. Okay, dalam Visual Box ni, dia tak ada BIOS ya. Dia tak ada BIOS punya sistem. Okay, lagi sekali ya, saya tunjuk ya. Shutdown.
Okay, sekejap saya ambil machine ni. Ambil machine, saya pergi dekat power off. Okay, power off. Okay, so bila saya start, okay, dekat mana BIOS? So dekat sini. Masa start ni, yang ni BIOS. Yang tu sebagai BIOS. So sekarang bila start, dia akan baca dulu kamu punya file Windows ni dahulu. So bila saya dah masuk, okay, so sekarang dia akan start reading kita punya sistem dahulu. Dia akan reading kamu punya hard disk untuk first time ya. Okay, macam contoh bila reading Windows ni, okay, dia akan buat testing dulu. Okay, sebelum masuk installation, dia akan reading dulu kamu punya hardware. Boleh ke tak boleh buat installation untuk Windows 7 ke ataupun Windows 10. Okay, yang tu kalau dalam komputer sebenar. Okay, macam sekarang ni kita pakai virtual machine. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Okay, so untuk dia punya language ni adalah English. Okay, time current format ni kita tukar kepada okay, sekejap saya buat sekali ya. Dia punya font ni kecil sangat kan font dia kan? Kamu tak nampak kan? Betul tak? Kecil sangat tak font dia kalau kamu tengok kat sini? Kecil sangat kan? Okay, sekejap saya tukar, saya cuba perkecil dulu, dia punya sorry, saya akan cuba perbesar dulu dia punya ni. Saya punya display setting ni. Okay, sekejap saya pergi dekat setting. Okay, mana tadi? Mana tadi visual box? Okay, ni. Okay, so rasa nampak sikit kot. Okay, so saya start semula. Okay, so sekarang dia akan boot. Okay, so dia akan baca sebelum dia masuk dulu. Okay, sebelum dia masuk tu dia akan baca dulu hardware komputer kamu compatible ke tak. Okay, selepas tu so dia akan masuk ke menu install. Okay, yang ni. Okay, menu install lah. Okay, so dekat sini kita kena tukar dia punya kita kena tukar dia punya location, time and currency. Okay, saya tukar dulu kepada Malaysia. Okay, boleh. Okay, lepas tu saya klik pada butang next. Okay, saya install now. Okay, selepas tu ambil dia punya I accept license term. Klik pada butang next. Okay, so dekat sini ada dua jenis installation. Okay, kita ada upgrade dan juga custom. Okay, untuk upgrade ni, kalau katakanlah pada Windows 10 ni, kalau kamu nak upgrade kepada Windows 11 tanpa format, kita pakai option yang pertama. Okay, untuk installation komputer baru. Okay, kalau katakan nak buat penggantian OS, kita pakai customnya advance. Okay, sebabnya kita nak install new copy window dalam ni. So file-file apa yang ada dalam hard disk, so dia akan padam kalau katakan kita pakai customnya. Okay, so saya nak pakai customnya advance. Okay, so dekat sini, so untuk disk kat sini, dia bagi dia punya size dia sebanyak 50 gig dekat sini. Okay, so dalam space dia unallocated space. Okay, so sekarang saya nak bahagi dua partition dekat sini. So, saya pergi dekat drive option advance di sini. Saya klik.
Selepas tu saya bagi 2, so 25%, okey, 25% daripada 50% daripada 50 gig saya nak guna sebagai C drive dan 50% lagi sebagai D drive. Okey, saya klik pada new dekat sini. Okey, so saya bahagi 2 saya punya partition ni menjadi 25 200. Okey, so saya apply. Okay, yang ni dah 25% lah. Yang ni dah 50% daripada 50. Bila saya apply, dia akan create satu partition. Okey. Okey, satu partition. Partition yang pertama ni adalah untuk Windows punya activity dia. Okey, kalau katakan nak restore apa-apa ke ataupun nak troubleshoot OS ke. So yang ni dia punya file system dia. Okey, manakala yang ni ruang yang kita nak buat installation nanti. Installation OS Windows nanti. Okey, manakala yang kedua pula. Okey, yang kedua pula. Yang ni kita nak buat sebagai backup punya file kita. Okey. So sekarang saya buat lagi satu partition. Saya klik pada new dan saya apply ke semua baki yang ada. Okey, selalunya kalau katakan buat sistem ni, kalau contohnya kalau katakan 1 tera, contohnya 1 tera gig, so kamu bagilah berapa saiz kamu nak pakai. Okey, kalau katakan nak pakai 500 untuk C, okey, yang lagi 500 kita boleh set untuk D. Okey. Okey, so sekarang dekat sini ya. Okey, untuk format punya, so yang ni kita belum set lagi dia punya file system dia. So kita akan format dia dahulu. Okey, format dia menggunakan quick format. So saya klik pada format dekat sini. Selesai. Okey, dalam 2-3 saat dah siap. Okey, termasuk juga dengan D juga. So saya klik pada format. Okey, macam tu. So baru jadilah file system untuk NTFS. Okey. So untuk FAT32 tak boleh ya. Okey, kita tak boleh buat. Okey, untuk kalau size dia lebih daripada 20 gig, dia tak boleh menjadi FAT32 ataupun FAT ataupun FAT32. Dia akan jadi NTFS. Okey, dekat mana lokasi kita nak setting dekat mana kita nak installation Windows 7. Okey, saya akan select untuk partition kedua ni. Okey, selepas tu saya klik pada butang next. So dia akan start buat installation. So kita akan tunggu. Okey, kita akan tunggu benda ni lebih kurang dalam 15 minit. Okey, 10 ataupun 15 minit. Okey, so kamu akan tunggu. Okey, tak lama proses ni. Okey, so katakanlah kamu nak cuba buat installation menggunakan VisualBox ni ya. So untuk hard disk mechanical, laptop siapa yang pakai hard disk menggunakan mechanical hard disk, make sure RAM kamu upgrade kepada 8 GB. Okey, so untuk hard disk SSD pula kamu boleh pakai RAM 4 GB, boleh pakai komputer kamu. Okey, kalau katakan RAM komputer kamu takut nanti komputer kamu terlalu menjadi slow sekarang buat
kalau kamu nak cuba sendiri di rumah benda ni. Okay, so dia dah habis dah restart untuk kali pertama. So dia akan setting dulu, start new service. Okay, complete installation. Okay, hari ni memang display dekat dalam lab. Dalam kalau kamu tengok saya punya skrin dia tak cantik sikit sebabnya saya kerja sekarang dekat office saya ni. Okay, so restart kali kedua. Okay, display saya ni tak cantik. Kalau katakan saya bekerja kat rumah, saya boleh papa dia punya paparan image ni lagi cantik berbanding kalau saya katakan guna monitor dekat pejabat ni. Sebab monitor yang saya pakai ni, saya pakai TV saya pakai dalam bilik saya ni. Okay, so dia akan set up untuk first time. Okay, so dekat sini isi kamu punya username. Contoh saya masuk username. Saya klik pada next button. Okay, password tak perlu pun tak apa. Okay, tak perlu. Okay, kalau katakan nak penggunaan sendiri nanti, kamu boleh letak. Okay, CD key. Okay, untuk CD key ni okay, so CD key dekat mana kamu nak boleh akses benda ni. Okay, selalunya kalau katakanlah Windows 10, Windows apa-apa produk Windows, so dia akan lekat dekat kamu punya komputer. Okay, macam satu stiker, dia ada 25 key kat sini. Dekat sini. Okay, so key in key tersebut. Okay, dekat mana kamu nak tengok key tersebut. Okay, sekejap saya tunjuk dulu dia punya key dia. Okay, contohnya Windows key. Okay, macam contoh Windows key ni. Okay, yang ni contoh Okay, contohnya dekat mana yang stiker yang tu. Okay, yang ni stiker dia. Okay, ni salah satu contoh stiker dia. Okay, macam ni contohnya nombor ni dah display ni. Ni memang tak boleh pakai Yang ni dah orang punya dah. Okay, so selalunya kalau nak dapatkan yang ori, so kamu kena beli dekat kedai komputer benda ni. Okay, yang originalnya. Okay, yang ni paling senang kalau kamu nak dapatkan OS punya key tu Okay, sebabnya dia datangkan dengan CD dia sekali, ataupun pergi dekat website Microsoft untuk contohnya kalau katakan nak beli Windows 11 punya produknya, Windows 7 punya original punya Windows, so dia akan supply, dia akan bagi kamu. Okay, cuma yang saya nak boleh cakapkan, harga untuk Windows 10 ni kalau katakan Pro punya version mahal. Sama ada saya tak salah 800 sampai 1000 dia punya harga dia untuk OS Okay, kalau katakan yang home Windows 10 home-nya murah, dalam bawah daripada 400. Tak salah saya lah dia punya harga Okay, so macam sekarang ni. Yang ni macam sekarang ni, so yang ni saya tak payah. Yang ni saya tak ada key dia. Okay, saya akan skip benda ni. Okay, saya akan skip. Lepas tu untuk yang ni adalah untuk option kita punya automatic update. Just ambil saja recommended setting. Okay, so untuk time zone, date dengan clock ni dia akan automatic baca daripada kamu punya BIOS. So klik pada butang next. Okay, network dekat mana location kamu komputer kamu punya letak. So kalau katakan home, letaklah dekat home. Kalau katakan kat work, letak dekat work ataupun kat pejabat. So macam sekarang saya set ni sebagai work. Saya punya network saya. Okay, so complete installation. So ready. Kita boleh pakai terus Windows 7. Okay,
Cuma apa yang kekurangan dia Windows 7 ni ataupun OS Windows yang lain, bila saja kamu buat installation, memang dia takkan bagi kamu dengan Windows ataupun Microsoft Office atau dengan antivirus. Dia takkan bagi sekali. Okey, dia takkan bagi sekali dekat kamu. So benda tu kamu kena download sendiri. Okey, kamu kena download sendiri daripada internet benda tu. Okey, cuma sekarang saya takkan tunjuk dekat kamu macam mana cara nak buat installation operating macam mana saya nak installation Microsoft Office dan juga antivirus saja. Saya anggap yang tu kamu boleh buat installation sendiri. Okey. Okey, sekarang mesin saya dah siap dah. Okay, so sekarang saya nak tukar dulu dia punya screen resolution dia. Okay, saya nak tukar dia dulu. Okay, tengok boleh ke tak. Okay. Okay, masih kecil lagi ya. Nampak kecil sangat lagi. Okay, kalau katakan kecil, kalau katakan tak cantik sangat image ni, kamu boleh tengok nanti. Kamu tengok nanti dalam video dalam Google Classroom-nya apa yang saya tunjuk tadi. Okey. Okey, apa yang kita boleh tengok? Saya cuba besarkan lagi ya skrin ni. Okey, so yang ni takat maksimum yang saya boleh tunjuk dekat kamu. Cuma font dia memang tak berapa nampak dekat sini. Okey. Dekat mana kita nak access untuk dia punya driver? Okey, driver window. Okey, macam contoh dekat Windows 7 ni, saya pergi dekat start, dekat komputer, right click, ambil manage. Okey, so yang ni dia punya file system dia, computer management, ataupun dalam Windows 10. Okey, dalam Windows 10, okey, saya pergi dekat ni Explorer ni, file Explorer. Okey, dalam file Explorer ni, saya pergi dekat this PC. Okey, dekat sini saya punya desktop ni. Okey, so saya right click dekat sini, saya pergi dekat property dia. Okey, so saya ambil device manager yang ni. Yang ni saya nak pakai. Yang tadi saya pakai direct terus dalam ni. Ataupun kalau katakan nak cuba sendiri dekat macam mana computer management ni, sama macam ni juga. Okey, dekat search ni, okey, kamu type computer management yang ni. So dia akan keluar tool yang ni. Okey. Okey, saya cerita dulu dekat tool yang kat sini dulu. Okey, so kat sini apa yang kita nak access nanti. Okey, so dekat device manager ni, so dekat computer management ni, okey, dia ada untuk folder device manager yang ni. Okey, so untuk apabila kamu buat installation siap saja. Okey, so kalau katakan semua arrow key semua ni, okey, semua arrow key ni tunjuk ke kanan, okey, tak ada tunjuk ke bawah macam ni. Okey, yang tu salah satu tunjuknya kamu punya compatible driver. Okey, perfect, tak ada masalah. So dia masukkan Windows, dia buat installation, dia bantu kamu installation secara automatically. Dia kenal dia punya driver, application dia apa dia, hardware dia apa dia. So macam contoh kalau katakanlah display ni menggunakan Intel, so dia akan installnya the right hardware for the software. Okay, so dia akan install Intel ataupun Nvidia, dia akan push install Nvidia macam tu. Okay, kalau katakanlah ada masalah, macam contohnya di sini,
Okey, saya masuk ke dalam Windows Server ni. Saya pergi dekat device manager ni. Dia ada tunjuk satu arrow ni. Okey, kalau katakan tak nampak ni. Okey, saya dah cuba besarkan dah ni ya. Okey, sekejap saya nak cuba zoom lah. Sekejap magnifier. Okey, saya cuba zoom Okey, saya cuba zoom Okey, yang ni. Okey ni. Base system. Okey, base system. Jadi tak cantik gambar. Nampak ke tidak ni? Nampak ke tak? Nampak. Nampak Okey. Okey, base system ni sebabnya saya tak nampak kamu punya apa skrin sekarang Okey, untuk base system ni dia akan jadi macam ni. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey. So, kamu double klik dekat file dia. Okey, sekejap dia akan keluar macam ni pula. Okey, so bila saya double klik dia akan keluar sebegini. Okey, dia akan keluar sebegini. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, the driver dia punya device status ni dia tunjuk ni the driver for this software are not installed. So Windows 7 ni dia tak kenal apa itu dia punya hardware ataupun untuk software dia tak boleh bantu tolong untuk buat pemasangan untuk kamu punya sistem. Okey? Okey, apa yang kalau katakanlah jadi macam ni, kita boleh guna automatic update kalau katakan untuk Windows 10. So kalau terpaksa kalau gunakan manual, so kita kena secara manual benda ni. Okey, manual installation So yang ni nampak dia punya driver provide tak ada. Okey, digital driver version pun tak ada, dia tak tahu. Okey. Okey, saya zoom out semula. Okey. So, kalau katakanlah jadi macam tu. Okey, saya tunjuk dekat sini untuk dalam ni. Okey, macam contohnya saya pergi dekat Intel ni graphic card ni, property. Okey, contohnya sekarang ni dia work. Okey, work directly kan. Macam contoh kalau katakan nak driver ni kalau katakan contohnya macam kat sini, macam contoh kat sini, apa dia minta kita update driver. So macam dekat sini saya pergi ambil update driver. So search dia punya driver secara automatic ataupun browse secara manual. Okey, kalau browse secara manual selalunya kita kena buat installation secara manual, tak boleh automatic. Kalau automatic ni memang ambil masa lama sangat. Okey, so kalau katakan jadi macam tu, okey, macam contohnya kalau katakan kamu punya komputer tu brand Acer. Okey, dekat mana kita nak cari driver tersebut? Okey, saya pergi dulu kat sini. So, saya pergi dekat Acer punya Acer.com. Okey, Acer.com untuk Malaysia punya. Okey. Saya pergi dekat, contohnya kalau katakan untuk nak cari driver, pergi dekat support dia. Okey, get support ataupun pergi dekat ni, drivers and manual. Okey, cari drivers and manual. Okey, key in kamu punya serial number. Ataupun tak tahu dia punya kategori dia. So, saya select dia punya kategori macam ni, saya tak ingat dia, saya punya siri apa dia. So, pergi dekat notebook. Siri apa, macam contohnya saya pakai Nitro, tengok model dia apa. Okey, Nitro N4 ke 45, saya tak ingat saya punya model. So dia akan tunjuk dekat sini. So dekat sini dia akan tunjuk kamu dia punya driver dia.
Okay, yang ni semua. So, download semua driver ni. Okay, download semua driver ni, dia akan bentuk dalam, selalunya bila kamu download ni, dia akan bentuk dalam sama ada zip file. Okay, zip file benda ni. So, kena extract sendiri nanti. Okay. So, kalau katakan dekat Dell, saya nak tanya kamu, apa brand apa yang antara kamu cuba cakap brand apa pakai? Laptop. Asus. Asus. Okey, Asus Okey, Asus. Okey, Asus. Saya pergi dekat Asus dulu. Kat mana driver dia? Ini dekat dengar sunyi sikit kot. Saya punya presentation ni tak ada gangguan kan? Minggu lepas kamu dengar bising dengan anak saya kat rumah Okey, Asus. Okey, Asus Okey, Asus. So, pergi dekat Asus. Okey, so dekat Asus. Okey, dekat mana? Pergi dekat support. Download center. Selalunya kat situ lah, download center. Tak syok sekarang internet dalam campus Unimap sekarang slow sangat. Saya tak tahu kenapa. Okey, kalau dulu memang feel dia punya internet dalam Unimap ni memang betul-betul saya cakap laju. Okey, sama juga macam ni. Okey, product name kalau katakan tak tahu apa dia, kalau katakan notebook, mana notebook ada tak notebook? Laptop, okey laptop. Okey, Asus ni saya tak familiar sangat. Asus apa? Contohnya TUF Gaming Series. Okey, tengok model apa, saya pergi ambil ni Ambil yang A15 ni. Okey, yang ni. Pergi tengok kat driver dia. Yang ni dia punya driver dia. Tak ada. Saya tengok ada. Ini dia punya driver dia. Okey, tengok dia punya driver. Choose. Dia suruh kita tengok dulu driver and tool. Tengok. Yang ni dia punya model number BIOS. Kena tengok pula nombor BIOS apa. Lagi pening yang ni. Ni lagi pening. Saya pun tak tahu ni apa dia untuk yang ni untuk contohnya saya ambil ni dulu. Okey, Windows 10. Yang ni dia punya BIOS dia. Chipset, audio apa. Chipset ni pun kena pening juga. Kena check betul-betul lah kamu punya. Kalau Asus ni ni first time saya terkejut ni. Terkejut saya pun okey. Dia select untuk CPU ataupun BIOS model. Kena tengok, kena check balik. Okey, kita pergi pula dekat macam contoh tadi kawan kamu dia minta request HP. HP, kita pergi tengok dekat HP kat mana. HP HP lebih kurang sama macam Acer kalau tak salah saya. Okey. Pergi dekat support. Sekejap. Kacau benda ni. Okey, Acer. Mana? Acer support. System support. Warranty. Product customer service. Kat mana ni? Untuk ni. Support selalunya dia ada support satu kat sini. Authorize part and store customize. Kita tengok dulu dekat sini. Consumer service. Consumer service apa yang ada? Help check. Dekat HP ni tak jumpa. Okey, sorry dekat bawah ni. Okey, untuk HP ni. Okey, untuk HP. Okey, lagi sekali saya tunjuk Dia dekat bawah ni. Support. Driver, download driver. Okey, lambat sikit Okey. So download driver. Okey, download driver. Okey, tengok. Kalau laptop, apa dia laptop? Okey. Yang ni kena
masukkan serial number. Okey, serial number ataupun yang ni kena let HP detect komputer kamu apa dia. Okey, ni untuk HP. Okey, manakala untuk Dell pula, okey. Saya penuhilah siapa kawan-kawan kamu yang request ni Dell lah. Okey, Dell. Okey, kita pergi dekat laptop ni untuk Dell. Okey, untuk Dell pergi kat support. Knowledge, detail. Okey, tak ada kat sini. Service. Bukan. Sekejap ni, saya tengok kat bawah. Selalunya ada dekat bawah ni. Okey, find store. Travel software tak ada. Kat mana Dell-nya? Deal, knowledge, order support, knowledge space. Masuk dulu home. Okey, sini. Okey. So dekat sini. Kalau katakan contohnya Dell XPS. Untuk Dell ni pun saya okey. Nampak model number apa dia? Okey, search kat sini. Macam contoh saya cari Dell XPS tadi. So pergi dekat dia punya ni driver dia. Okey. Yang ni pun kena tengok juga ni. Kena masuk dia punya model number dengan service tag. Okey, untuk service tag Dell ni ada kat bawah ni, bawah belakang laptop ni. Okey, untuk Dell-nya. Okey. Okey, itu cara nak cari driver. Okey, bila kamu dah download saja driver tersebut, setup saja, tekan klik pada setup. Okey, ataupun install. Okey. So yang macam ni, kalau macam ni kamu boleh letak dalam dia punya lagi sekali saya tunjuk Okey, lagi sekali saya tunjuk. Okey, yang ni. Okey, yang ni. Okey. Okey, ni kamu boleh letak dalam kamu punya report nanti dia punya driver, apa masalah driver tersebut ada dalam soalan yang terakhir. Dan dalam soalan terakhir untuk bahagian part Windows. Okey. So ini selesai buat installation Windows. Untuk Windows 10 punya, Windows 7 punya selesai. Okey, Windows 7 punya installation selesai untuk detect Okey, nanti kejap lagi saya buat cerita lain pula. Okey, so ini satu sistem dah siap complete. Okey, so dalam Windows ni, dalam Windows 7 ni boleh juga kita pakai internet, tak ada masalah. Okey, macam contoh nak pakai kat sini, kita kena pakai Internet Explorer. Okay, so dia detect MSN Malaysia. Ask later. Contohnya kalau katakan nak cari apa-apa, kalau katakan saya nak type di sini Google. Okay, pergi saja. Okay, so boleh pakai internet. Okay, internet dia nak connect dengan internet pun tak ada masalah. Okay. So dekat sini yang ni untuk running dalam Windows 7 dalam VirtualBox. Okay. So sekarang saya nak tukar pula OS yang lain pula Okay, so sekarang saya kena shutdown ni dahulu. Okay, macam sekarang kalau kamu tengok dekat sini, okay, saya punya RAM berapa persen dia dah run. Okay, nampak? Dekat 92% dia running. Okey, sebab apa masih smooth lagi? Sebabnya saya punya
processor tak tinggi dan saya punya running SSD ni dia tak run apa, sebab saya punya read dengan write SSD ni laju. Okay, sebab tu saya guna apa, application VisualBox ni dia smooth. Okay, tak ada masalah. Okay, so kita kena shutdown ni dahulu. Satu. Okay, shutdown pun macam kamu guna komputer sama juga. Okay. Okay, so selesai ya untuk OS Windows, cara pemasangan dia. Okay. Okay. So kalau katakanlah kamu nak padam, tak berkenan lah nak pakai benda ni. So pergi dekat remove, lepas tu delete all. Macam tu saja. Okay, so sekarang kita nak buat installation Linux pula. So untuk Linux, kita kena buat file yang baru pula. So saya pergi semula dekat new. Okay, macam contoh saya buat sini Ubuntu. Okay, so kita nak pakai Ubuntu Okay, Ubuntu B, saya tunjuk kat sini. Okay, nama file ni dia tak boleh sama Okay, dia tak boleh sama nama file. Sama kena nama file. Kalau katakan nak test OS yang lain pula, kena nama file yang lain. Okay, dia punya name ni Okay, sebab dia ada effect kamu punya folder dekat mana file nak simpan. So saya klik pada butang next. Okay, RAM tak tinggi macam saya cakap tadi, RAM dia 1 GB saja. Okay, untuk hard disk, okay, 10 GB saja kita pakai. So saya tak nak pakai besar sangat, so saya pakai VID. Okay, dynamic allocated. Okay, hard disk saya pakai 10 saja, tak nak besar-besar sangat. Okay, so cuma saya nak buat perubahan kepada dia punya processor saja. Okay, saya nak upgrade sikit menjadi 2 processor. Okay, dah. Sekarang saya dah ada 2 processor. Okay, so saya pergi dekat storage ni. Okay, so dekat SATA controller ni. Okay, SATA controller ni dia detect IDE. Okay, kamu tengok optical drive ni. Masuk, choose disk. Ambil ubuntu.iso, open. Okay, untuk Ubuntu ni saya tak tunjuk dekat mana kamu nak download. Kamu boleh download dekat ubuntu.com dia punya file dia. Sekejap saya tunjuk Nanti tak jumpa pula nak mencari kat mana. ubuntu.com. Okay, so dekat mana? Download dekat kategori sini. Okay, ambil yang version 20.04 LTS. Okay, yang ni version stable. Okay, yang version 21.10 ni, yang ni tak stable lagi. Sebab dia ada major upgrade lagi, belum final release lagi. So nak ambil yang ni, yang stable. Okay, Ubuntu ni dia ada 2 jenis dia akan keluar. Satu yang version yang stable, satu lagi yang version update. Update tu dia akan update, dia run setiap hari dia punya update dia. Okay, selalunya orang developer yang akan test benda ni, buat testing. Okay, recommended ambil yang ni. Okay, bila dah siap download, save saja dalam komputer dan masuk dalam ni. Dalam run punya file ni. Kita nak run sekali saja dalam ni. Okay, lepas tu, so sekarang saya nak klik start untuk sama juga macam Windows tadi. Okay, so saya dah insert dia punya disk dia. Okay, untuk Ubuntu ni pun sama juga. Kamu boleh run boleh installation dia daripada USB drive. Okay, kalau katakan kamu nak buat install. Okay, saya buat installation macam ni.
Okay, Linux ni kalau katakan expert, kalau katakan nak cuba gunakan better guna apa? Guna VirtualBox ni. Okay, ataupun Visual Machine yang biasa kamu pakai. Okay, kalau katakan nak buat installation di atas hard disk, yang tu resiko dia kena tanggung sendiri sebab dia susah. Sebabnya dia ada nak manage dekat mana partition partition Windows kat mana, lepas tu partition untuk Linux dekat mana. So yang tu kalau expert, kalau tak biasa pakai, better pakai VirtualBox ni ataupun Visual Machine yang lain. Okay, Linux ni dia ada dua jenis kalau kamu nak mencuba dia. Okay, satu cara kita boleh menggunakan run secara live CD, ini try Ubuntu ataupun install Ubuntu. Okay, kalau kita nak try ni, kita boleh cuba macam OS yang sebenar. Okay, ni tanpa installation. Okay, macam sekarang kita nak buat full installation dalam komputer kita. Okay, so sekarang saya nak try yang ni dulu. Saya nak buat installation full. Installation. Okay, so make sure keyboard kamu dia boleh detect. Okay, cantik, boleh detect. Saya klik continue. Okay, so option yang ada dekat sini, kita pakai normal punya installation. Okay, ada installation ni saya akan uncheck. Okay, sebab ni ambil masa lama sangat. Okay, jangan check benda ni. Yang ni kita boleh installation kemudian. Okay, sebabnya dia nak update package yang terkini punya Ubuntu. Okay, saya tak nak ambil benda tu. Okay, lepas tu klik pada butang next. Okay, boleh tunggu sekejap. Okay, so yang ni kat sini untuk dia punya buat partition dia. Okay, kalau untuk manual partition, okay, yang ni saya tak nak ajar benda ni. Yang ni ambil masa lama sangat. Okay, sebab pun ada setengah the partition ni pun saya tak berapa ingat dah. Better kita pakai yang automatic terus, sebabnya kita nak pakai terus. Okay, tak mau pening-pening kepala, so kita pakai apa Ubuntu ni offer. Dia akan buat terus partition automatic untuk kita. So saya klik terus pada install now. Okay, so kat sini kalau kamu tengok kat sini dia ada buat dua partition kat sini. Satu partition untuk yang pertama ni, yang selalunya yang pertama ni sebagai swap partition, manakala satu lagi partition ni sebagai ext4. Yang ni ext4 ni. Okay, dua partition dia akan bagi kat situ. Okay, so continue. Okay, so dekat mana location? KL. Saya continue. Okay, password. Okay, Linux memang pentingkan password. So, masukkan nama. Macam ni saya nak masukkan nama saya. Passwordnya. Okay, password ni kena ingat sampai mati ya, kamu ingat. Kalau memang kamu nak guna betul-betul Linux ni, password security memang penting. Kalau nak troubleshoot, nak resetnya password dia, memang susah. Okay, bukan orang normal biasa yang nak troubleshoot password ni. Okay, saya sendiri pun kalau katakan saya terlupa password tu, memang tak boleh buat apa lah. Memang tak ingat lah. So, macam ini saya nak letak simple saja password. Okay, short password saja. Okay, dan klik pada automatic login. Lepas tu continue. So, boleh tunggu dia punya installation dia. Okay, so macam tu cara
nak buat installation dia untuk Linux. Okay, sambil tu kamu boleh tunggu dan tengok apa kamu punya lab report tu macam mana. Okay? Okay, saya nak stop kejap. Okay, kita rehat dalam 10 minit. Okay, sambil tu kamu boleh tengok juga ni dia punya apa? Dia punya, saya biarkan skrin saya on ni, kamu boleh tengok Okay, apa-apa nanti lepas 10.50 nanti kita sambung semula. Sir. Oh, bro. Ya, kenapa? Apa yang dalam lab report tu kan, dia ada Windows dengan Ubuntu. Kalau Windows ISO tu tak ada, nak buat macam mana? Tak apa, tak payah ni. Saya tak payah buat, tak apa. Kalau nak cuba Windows tu boleh skip boleh, bukan boleh skip, kena isi juga. Isi juga, tapi tengok video dalam Google Classroom-nya ni. Saya bagi. Okay. Video ni. Okey, mana tadi? Okey, yang ni. Saya dah letak ni dalam apa? Dalam dekat main depan tu. Kamu tengok installation OS using VirtualBox. Yang ni. Okay, tengok faham. Okey, yang ni gambar image ni lagi cantik lagi banding dengan kalau kamu tengok sekarang ni. Okey?
Okey, kita sambung balik Okey, so sekarang dia dah complete dah installation. So kita akan restart komputer ni, gas komputer ni. So bila dia request restart, so dia akan eject. Dia akan eject dulu medium ni, file Ubuntu yang kita set up tadi tu. So remove, so dia akan restart. Okey. So dekat sini. So ini saya akan skip option ni. Yang ni pun sama. Klik pada next. Okey. No. Next. Okey, ni tak payah aktifkan. Next. Okey, so sekarang done. Okey, siap. Linux Ubuntu. Okey, so Linux Ubuntu ni, sekarang saya nak setting dia punya display dulu. Display setting. Saya right click tengok display setting dia. Saya nak cuba besarkan dia punya resolution dia. Saya nak pakai sekarang dia 800 x 600. Saya cuba size yang ni. Okey, cuba apply tengok. Sampai tak? Oh, besar sangat. Tak lepas lah. Look at 120 kali ni. Okey, cuba try sekali. Okey. Kecil sangat. Saya cuba pula lain. Okey, besar sangat. 128 kali 800 ya. Keep and change. Okey. Okey, setakat ni display yang saya boleh bagi tunjuk cantik dekat kamu. Okey. So dia minta software update, tak perlu. Okey. So yang ni Linux Ubuntu. Okey. So internet, kalau katakan nak pakai internet, kita boleh pakai Firefox. Dia ni memang dah ada dah, built-in siap dah dalam ni. Okey. Contohnya saya nak cari, katakan saya nak cari Netflix. Okey. So ini untuk internet boleh. Okey, so internet tak boleh, tak ada masalah. Okey, so tak ada masalah untuk internet.
So kalau katakanlah kita nak check tengok network dia dekat mana. Okay, pergi dekat sini, show application. Type kat sini terminal. Okay, ni Ubuntu-nya. Okay, yang ni command line. Okay, saya tunjuk sikit ya. Okay, macam contohnya kalau katakanlah saya nak check dia punya IP address. Okay, IP address untuk komputer ni. If config. Okay, ni command dia tak jumpa. So dia minta dekat situ kita kena buat installation. So saya masukkan sudo apt install if config. Okay, so sekarang dia minta password. Okay, untuk enable if config. Sekejap ya. Saya check sekali ya. If okay. Sudo apt install net tools. Baik. Sir, Ya. cuba type IP lepas tu dash A. IP Dash A. dash A, macam tu. Tak. Sengkang kat tengah tu. Ada space. Okey. Okey. So nampak ada lagi orang expert biasa pakai. Okey, so yang ni dia punya, yang ni dia tak tunjuk detail sangat sebab saya nak pakai yang if config kan, dia punya ni kan, command ni kan. Betul tak? Ni config. Sir, kalau nak pakai if config tu kena update dia punya ni dulu, type sudo update dulu. Ada yang saya buat installation ni ada yang tak kena pula dah. Install next tools. Okay, ada tak kena. Package saya ni kena update dulu. Kena update dulu kan. Sudo update. Okay, cuma tak boleh, saya tak boleh nak tunjuk dekat kamu ni apa, command line dekat sini ya. Okay, kalau katakan untuk command line dekat window pula, okay, dekat sini cmd. Okay, cmd ya.